Set 3, kertas 2, soalan 9, pembezaan dan pengamiran. Okey murid-murid, okey, kita baca dulu soalan. Okey, di mana rajah di sebelah menunjukkan suatu kawasan berlorek di bawah lengkung Y sama dengan P tambah QX square dengan keadaan PQ ialah pemalang. Okey, diberi bahawa luas kawasan berlorek adalah 9. Okey, cari nilai P dan Q. Okey, jadi kawasan berlorek adalah 9. Tapi murid-murid, kita cari dulu kat sini. Oh, kat sini adalah 2, kat sini adalah kosong. Okey, jadi kita nak cari nilai P tambah Q. Okey, bukan, kita nak cari nilai P dan Q. Okey, lepas itu diberi luas kawasan berlorek adalah 9. Okey, untuk pengetahuan kamu, luas kawasan berlorek di kuadran yang keempat ni, mesti kalau kita kira kita akan dapat negatif. Jadi cikgu letaklah negatif 9. Itu kita punya konsep, ingat. Bila berada di kuadran keempat, area kita adalah negatif, kita kira. Jadi cikgu letak negatif 9. Jadi macam mana kita nak buat ni? Kita nak cari area, mesti kita kamerkan ataupun integratekan persamaan curve di mana P tambah QX square, dia punya had adalah daripada 0 hingga 2. Macam tu. Lepas tu, sebelum tu cikgu lupa nak tulis kat sini di mana area sama dengan negatif 9. Jadi sini sama dengan negatif 9. Okey, jadi cikgu pun integratekan. Jadi kat sini kita akan dapat PX tambah QX 3/3 di mana kita punya limit 0 hingga 2 sama dengan negatif 9. Okey, jadi kat sini kita masukkan nilai X kita lah, atas tolak yang bawah. Okey, atas adalah yang ini. Okey, atas tolak yang bawah kita masukkan dalam nilai X kita. Jadi kat sini hati-hatilah bila nak masukkan. Di mana P2 tambah Q2 kuasa 3/3 tolakkan dengan P ni 0 tambah Q 0 kuasa 3/3. Okey, mesti sama dengan negatif 9. Okey, dekat sini cikgu dapat 2P tambah 8Q/3. Okey, sama dengan, jadi kat sini yang murid-murid, kalau kamu tengok sini, ni P darab 0, ni 0 ni akan jadi kosong lah. Jadi maksudnya tinggal 2P tambah 8Q/3 tolak 0. Jadi tolak 0 cikgu tak tulis lah. Tulislah, nanti kamu confuse mana hilang. Tolak 0. Okey, negatif 9. Okey, berarti kat sini 2P tambah 8Q/3 sama dengan negatif 9. Okey, cikgu ni tak suka pecahan ni. Jadi cikgu hilangkan pecahan, darab semua dengan 3. Senang sikit kalau tak ada pecahan. Jadi tak nak tukar pun tak apa, biarkan bentuk macam tu, tapi cikgu hilangkanlah. 6P tambah 8Q sama dengan negatif 27. Okey, sekarang disebabkan kita ada dua nilai P dan Q. Okey, bila ada P dan Q, jadi confirm kita ada persamaan serentak. Ini persamaan pertama. Okey, lepas tu kita cari persamaan kedua pula. Okey, murid-murid, dekat sini garisan, kita punya garisan lengkung ni melalui titik M. Okey, bila melalui titik M bermaksud titik tu satisfied dengan persamaan kita. Bermaksud bila M tu adalah 2, negatif 12, 5, kita masukkan dalam persamaan lengkung di mana Y sama dengan P tambah Q X square. Cikgu gantikan Y kita adalah negatif 12/5 sama dengan P tambah Q X kita 2. Macam tu. Jadi kat sini cikgu akan dapat negatif 12/5 sama dengan P tambah 4Q. Okey, jadi ini jadi persamaan kedua. Okey, jadi cikgu cari persamaan yang ketiga. Okey, yang mudah di sini P sebagai subjek. Jadi cikgu akan dapat negatif 12/5 tolak 4Q. Tambah 4Q sama dengan P. Ataupun lebih cantik, P sama dengan 4Q
tolak 12.5. Okey, ini akan jadi persamaan ketiga. Okey. Jadi seterusnya, okey, kita masukkan 3 di dalam 1. Okey, 3 dalam 1. Okey. Kita masukkan 3 dalam 1, 6 darab 4Q tolak 12.5. Okey, tambah 8Q sama dengan negatif 27. Okey, darab dengan berhati-hati, kita akan dapat, okey, kejap ya. Apa yang cikgu salah kat sini? Sorry, cikgu salah kat sini. Okey, sini positif. Okey, sini positif, bawa ke kiri, sini akan jadi negatif ya. Okey, kat situ cikgu salah, jadi cikgu padam kejap. Sini akan jadi negatif. Okey. Lepas tu apa lagi? Sini akan jadi negatif 4Q. Jadi sini pun negatif 4Q. Baru betul. Jadi negatif 24Q, kita akan dapat tolak 75 tambah 8Q sama dengan negatif 27. Kita ringkaskan Q dengan Q, kita akan dapat negatif 16Q sama dengan negatif 27 tambah 75, kita akan dapat 48. Jadi Q kita akan dapat negatif 3. Jadi kita boleh cari P pula. Okey, P sama dengan negatif 4, Q kita tadi negatif 3 tolak 12.5. Okey, kita akan dapat P kita negatif 0.5. Macam tu. Yes, berjaya mendapat nilai Q dan P. Itu baru soalan 9A. Ni panjang ni. Belum 9B dan C lagi. Okey, jom kita tengok untuk soalan 9B. Okey, murid-murid, kita terus pergi soalan B. Okey, kita dah dapat tadi nilai P dan nilai Q. Jadi cikgu masukkanlah dalam persamaan di mana Y sama dengan, cikgu letak X square kat depan. Q cikgu tu negatif 3X square, P negatif 0.5, negatif 0.5. Okey, ni persamaan cikgu. Okey, jom kita baca apa soalan ini mahu. Di mana diberi bahawa, okey dah. Okey, B, cari persamaan tangen pada M. Cari persamaan tangen pada M. Persamaan tangen ni adalah sebenarnya persamaan garis lurus. Okey, nak cari persamaan garis lurus, kena ada dua benda yang penting di mana kena ada kecerunan tangen dan satu koordinat yang berada di atas garisan tangen tu. Okey, jadi garisan tangen tu cikgu buatlah contoh macam ni. Cikgu ambil warna biru. Garisan tangen tu adalah satu garisan yang sentuh, okey, satu titik. Okey, kita cek garisan garis lurus ni. Okey, dia memang melalui titik yang sama iaitu 2, negatif 12.5. Sekarang kita nak cari kecerunan tangen. Okey, ini konsep jangan lupa kecerunan tangen adalah dy dx. Kecerunan tangen tu. Kita differentiatekan dia. Okey, jadi bila kita differentiatekan dia, ni kita punya persamaan tadi ni. Okey, negatif 3 darab 2 negatif 6x. Okey, negatif 0.5 habis. Okey, jadi kita tahu sekarang x kita 2. Okey, bila x kita 2, jadi kecerunan tangen kita adalah negatif 6 darab 2, kita akan dapat negatif 12. Okey, sekarang kecerunan tangen kita adalah negatif 12. Okey, kecerunan tangen dah ada, satu koordinat melalui garisan tangen dah ada, maka kita masukkan dalam Y sama dengan mx tambah c. Persamaan garis lurus. Jadi Y kita negatif 12.5, M3 kita dah dapat negatif 12, X2 tambah C, jadi negatif 12.5 tambah 24 sama dengan C, bermaksud kita akan dapat C 23/2 sama dengan C. Okey, ini bermakna C sama dengan 23/2. Baru kita masukkan semula di dalam persamaan Y sama dengan MX plus C, iaitu Y sama dengan negatif 12X tambah 23/2. Ye, berjaya mendapat persamaan tangen. Okey, jom kita tengok soalan yang terakhir iaitu soalan 9C. Okey murid-murid, jom kita baca soalan dengan berhati-hati. Isi padu yang dijanakan dalam sebutan pi apabila kita nak cari isi padu apabila rantau yang dibatasi oleh lengkung. Tengok lengkung. Okey, lepas tu yang kedua paksi Y
Dan ketiga adalah garis lurus Y sama dengan negatif 2. Tengok dibatasi. Dibatasi tu adalah dia dikepung. Dibatasi, dikepung oleh lengkung paksi Y dan garis lurus Y sama dengan 2. Diputarkan pula 360 darjah pada paksi Y. Okey, so sekarang kita nak pindahkan semua maklumat di dalam gambar rajah kita. Jadi kat sini, cikgu boleh tunjuk dekat sini di mana kalau kita garis putus-putus di sini. Sini adalah negatif 12.5 kan. Okey, abaikan. Jadi kat sini, okey, kita nak cari dibatasi. Okey, oleh lengkung. Okey, lengkung cikgu pakai kuning tadi. Okey, dibatasi oleh lengkung. Alamak. Okey, alah silap. Okey, lengkung kita memang dah ada. Okey, lengkung kita memang dah ada. Okey, paksi Y memang dah ada. Oh, tapi garisan Y sama dengan negatif 2 tak ada. Okey. Jadi cikgu sajalah kita agak-agak je mana satu kawasan Y sama dengan negatif 2. Garis lurus ni, garis lurus yang horizontal. Horizontal. Jadi cikgu buat macam ni. Sini adalah persamaan Y sama dengan negatif 2. Cikgu letaklah kat sini negatif 2. Gitu. Jadi baru ada Y sama dengan negatif 2. Jadi macam mana kita nak tahu kawasan lengkung, kawasan yang dibatasi tu? Okey, lengkung cikgu pilih warna kuning. Dibatasi oleh lengkung. Okey, paksi Y cikgu adalah warna oranye tadi kan. Paksi Y, ini paksi Y dan biru tadi adalah garisan Y sama dengan negatif 2. Sini. Jadi ia dikepung di mana tu? Kawasan yang isi padu yang kita nak cari adalah kawasan di sini. Okey, lepas tu berputar pada paksi Y. Okey, berputar pada paksi Y. Okey, rumus kalau berputar pada paksi Y adalah volume sama dengan pi, kita integratekan X square. Jangan lupa, ini kita punya rumus. Volume sama dengan pi X square. Okey. Jadi sekarang kita mesti nak cari nilai di sini disebabkan berputar pada paksi Y, kita kena cari nilai Y lah. Kat sini dah ada negatif 2. Kita kena cari sini persilangan Y untuk persamaan lengkung kita. Bukan ke itu adalah C. Mana C kita? Okey, cikgu highlight kejap. C kita inilah. Ini C kita. Ini C kita. Ini persilangan Y kita. Bermaksud di sini adalah negatif 0.5. Okey, 0.5. Okey, jom kita nak cari ni. Kita nak cari volume ni, tapi fokus kita punya rumus adalah X square. Jadi kita perlu cari X square ni sebagai subjek. X square sebagai subjek. Jadi cikgu buat kat sebelah sini lah, di mana cikgu bawa ke kiri lah. 3x square sama dengan negatif 0.5 tolak Y. Jadi cikgu nak X square sahaja, berarti negatif 0.5 bahagi 3 tolak Y bahagi 3. Macam tu. So, negatif 0.5 bagi 3 ni cikgu nak senang, cikgu tukar kepada pecahan lah. Negatif 1/6 tolak Y per 3. Okey, ini adalah X square. Jadi X square ni lah kita masukkan dalam rumus volume. Rumus isi padu. Okey, jom kita masukkan dengan berhati-hati. Okey, di mana volume sama dengan pi, cikgu integrate. Okey, limit kita di antara yang kecil, yang paling yang kecil negatif 2, di antara negatif 2 hingga yang paling besar. Jadi jangan keliru negatif 2 sebenarnya yang paling kecil, dan paling besar negatif 0.5. Okey, kita integrate X square tu adalah negatif 1/6 tolak Y per 3. Macam tu. Jadi jom kita integrate. Okey, kita akan dapat sini pi kat luar. Negatif 1/6Y. Okey, tolak Y kuasa 2/3, 2 pergi bawah tadi. Okey, limit kita di antara negatif 2 hingga negatif 0.5. Okey, jadi cikgu ringkaskan dulu. Pi, okey, maksudnya negatif Y per 6 tolak Y kuasa 2/6 negatif 2 negatif 0.5. Jadi jom kita masuk dengan berhati-hati. Kita gantikan, ingat atas tolak bawah. Mana atas? Okey, ini atas. Atas tolak bawah. Kita masukkan atas dulu di mana? Okey, di mana kat sini adalah
negatif 0.5 per 6 tolak negatif 0.5 ni kuasa 2 per 6. Okey. Ini semua tolakkan dengan, kita gantikan negatif 2 pula. Negatif 2 per 6 tolak negatif 2 kuasa 2 per 6. Kira berhati-hati. Jangan tersilap. Okey. Okey. Jadi di sini pi. Okey. Kalau kamu kira berhati-hati cikgu saja conteng dengan warna biru. Okey, kat sini sepatutnya kita akan dapat 1 per 12. Dekat sini cikgu akan dapat 1 per 24. Okey, kat sini cikgu akan dapat 1 per 3. Sebelah ni cikgu akan dapat 2 per 3. Kita cek balik kita punya pengiraan, hati-hati. Okey, kat sini cikgu akan dapat macam ni lah. 1 per 12 tolakkan dengan 1 per 24. Okey. Okey, lepas tu cikgu tolakkan dengan 1 per 3. Okey, tolakkan dengan 2 per 3. Tutup balik. Jadi kat sini disebabkan ada pi kat luar, lagi 1 besar. Okey. Jom kita buat pergi sini, tak cukup ruang. Okey, seterusnya cikgu ringkaskan di mana pi. Okey, kat sini kita akan dapat bila kita ringkaskan 1 per 24 tolak dengan negatif 1 per 3, tutup balik. Okey, kita akan dapat sini adalah, okey, sekejap. Kalau kamu kira berhati-hati, kita akan dapat 3 per 8. Okey, 3 per 8 pi. Itulah kita punya volume. Okey, berjaya. Okey, selamat mencuba. Bye-bye.